Jangan dulu, jangan sentap dulu, baru cuit sikit, belum cuit banyak lagi. Baru sampai senyum dulu, suara tak sedap. senyum dari jauh. Kalau kamu senyum, pastinya hati kamu kental. Nyanyi sedap, tak nyanyi lagi sedap. Tak menyanyi lagi sedap. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Korang ni nak belakang lah. Alah, cuit sikit depan-depan. Kita depan-depan. Kita suka belakang ni. Pasti cuit sikit je. Cuit Jangan sikit, sentak. jangan. Sentak ke? Sentak tak sentak? Okey. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Saya Hafiz Dolson. Saya Irfan Syabina Sution. Saya Syairul Islam. Pastinya dicuit sikit, jangan sentap. Kita akan bersiaran 11.05 pagi di saluran berita RTM, di TV1, di RTM Klik. Dan nak senang nak mudah, kita tengok je dekat TikTok. TikTok siapa tu, Syai? TikTok saya, Syairul. Lain macam semangat pagi ni. Okey, dekat situ juga anda semua boleh follow Syai. Lepas tu boleh berikan komen kepada kami untuk kita bacakan sekiranya komen anda itu memberikan nasihat yang baik kepada Betul. masyarakat. Betul. Pastinya kami bertiga, Irfan yang paling tinggi, saya yang sedang, Syai yang paling pendek. Tapi akal dia cukup tinggi untuk terus menyentapkan anda. Ya, okey. Dan konsep kita hari ini sebenarnya untuk kita menyuntik nilai-nilai murni dan juga unsur kerohanian dalam diri masyarakat anak muda kita di luar sana. Betul. Sebab apa Sebab apa kita nak kena sentuh bab ni? Sebab sebenarnya program ni sendiri adalah untuk menyentuh nilai-nilai murni dan juga kerohanian dalam kalangan anak muda kita. Tapi taklah kita kata anak muda ni tak ada adab ke apa. Cuma kita sama-sama belajar sebab kita sama-sama muda. Kita sebaya kan? Itu nampak macam tak ada adab. Macam tak ada adab. Betul ke muda ni? Muda lah kita sebaya. Jangan tersasul lah hari ni. Okey. Dan hari ini juga kita akan bawakan dua orang tetamu yang cukup istimewa. Kita bagi clue sikit. Yang pertama, seorang lagu dia tak boleh satu ganda. Dia kena kata ganda dua. Okey, saya bagi clue sikit. Okey. 3, 4. 3, 4. Hati-hati. Senang buat kerja kan? Ya. Yang kedua, jaga-jaga. Dia kena kata ganda, dia tak boleh satu. Itu yang pertama. Okey, itu hint pertama. Yang kedua, seorang perunding motivasi yang terkenal, seorang pengacara dan seorang penulis yang cukup hebat di tanah air. Betul. Last time saya jumpa dia, saya tanya dia ada 400 pasang kasut. 400 pasang kasut. Betul. Elon Musk. Hampir sama. Hampir macam Elon Musk. Siapakah gerangannya? Ya, nanti kita saksikan semua. Kita saksikan akan berat nanti. sebab lepas ni kita berdua ya, Irfan. Betul. Sebab mandangan Syai ni sama dengan saya, kasut sama dengan ni. So kita keluarkan dulu. Tolaklah kejap. Jangan Saya sentap nak terbang keluar. Saya nak terbang keluar. Anak-anak kecil. Kita nak tengok apa Okey, baik, ni. kita berat kita akan kembali selepas ini. Cuit sikit, jangan sentap. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Buat apa tu semua orang? Apa? Main handphone lah tu. Ish, korang ni tak ada kerja lain ke asyik main handphone je, tengok media sosial je? Pergilah berkebun ke, bersenam ke, cuci sangkar kucing ke. Ini tidak, 24 jam menghadap skrin gadget, makjet, media tak media sosial tu. Lepas tu pula duk buat benda tak betul kat medsos tu. Komen sana, fitnah sini, cerca sana, kutuk sini. Eish, macam-macam hack. Korang duduk diam-diam tengok program ni sampai habis Sabar sikit diri korang tu. Ya. Lagi satu, ni yang saya bebel. Ni bukan saya yang kata tau. Diorang yang kata. Tiba. Baik, bertemu kembali di Cuit Sikit Jangan Sentap. Tadi kita bertiga, sekarang kita berdua. Ni Irfan Syahmi, saya Hafiz Dolson. Saya pergi mana? Berehat. Dia nak pergi, jadi kita tunjukkan betul. mana dia pergi sebenarnya. Okey, teruskan bersama dengan kami berdua di sini untuk Cuit Sikit Jangan Sentap. Fan, tajuk kita hari ini Mata-mata cyber. Ya, betul. Kita perkenalkan terus tetamu yang ada dekat dengan kita ni. Betul. Untuk cakap satu topik. Even nak clue sikit. Ya, sila. Ada dua jalan cerita. Sambung. Hati. Sambung. Tak, itu mesti tak ingat lirik lepas tu kan? Ingat. Dia cover kan? Duka atau bahagia. Lama tak. Jadi kita bagi duit raya kan? Boleh. Masih beraya lagi? Masih. Rumah terbuka masih lagi. Kita Kan? bersama dengan Amira Osman. Apa khabar, Amira? Alhamdulillah sihat. Fan, kita ada seorang lagi ni yang saya kata ada 400 pasang kasut tadi. Betul. Iron Man Malaysia? Betul. Tengok kasut dia warna merah tu. Saya cuba overshadow tapi gagal. 400 kasut mana boleh lawan. Betul. Bro Amin, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kita bertemu kali kedua Ya,
Kali kru betul. Rasa di studio yang sama tapi di studio yang sama beza. Amir Rahman ni Irfan Syamil bukan Irfan Haris. Itulah. Baru nak tanya dengan adik saya. Kening dia nipis sikit lah. Boleh. Cakap pasal kening ni, saya rasa boleh saya tebalkan lagi lah. Alright, okay. Topik kita hari ni mata-mata cyber. Tapi sebelum saya nak mendalami topik ni, topik tajuk kita cuit sikit jangan sentap ni, nama program ni, saya tanya Bro Amin dulu lah. Ya, saya. Bro Amin ni kuat sentap ke kuat sentap kau orang? Saya dua-dua lah. Dua-dua boleh bertukar-tukar. Dia kalau kuat sentap bila benda membabitkan family ya. Orang mengata dekat anak beranak, orang mengata kat agama memang sentap lah. Tapi kalau setakat kata kat saya tak ada hal lah. Dan saya akan menyentap ke orang kalau dia menyentuh benda-benda yang memperbodohkan akal. Sekian, terima kasih. Saya pun rasa sentap. Sentap kat sini. I feel attacked. Ya, betul. Okey, Amir Osman. Okey, topik kita hari ini mata-mata cyber. Tadi Irfan kita kongsikan sedikit salah. 3 juta rakyat Malaysia ni habiskan masa betapa lamanya dekat media sosial ni, sudah jadi sampai hamba media sosial. Kita pun sebenarnya kadang-kadang tengok dekat telefon. Sampailah kita sini jadi mangsa cyber. Amira katanya jadi mangsa sebab saya ada baca katanya waktu main gym kan, kata anda kena kecam, kena ambil suplemen semua tu. Diorang kata dia ambil suplemen. Mungkin dia ambil betul kot. Jangan sentap. Cuit sikit je. Silakan. Nak kena ni. Sebenarnya saya pergi fly cycle. So saya warded selama 6 hari disebabkan saya over-workout. Tapi netizen ni dia beranggapan yang saya ambil bukan suplemen, kita ambil ubat-ubat yang kuruskan badan tu. So end up harmful untuk buah pinggang. Tapi tidak. Sebenarnya saya memang kerana over-workout tu dia muscle tear. So dia bleed darah tu, dia kacau kidney dan liver. Bayangkanlah kita dah duduk atas katil tu, tiba-tiba orang kecam kita macam tu. Dia kacau mental saya sebenarnya kan. Tapi fizikal tengah sakit, apatah lagi mental. Saya dah lah baring, semayang pun baring bang. Jadi bila saya baca, sebenarnya dia ganggu mental saya. Jadi saya decide untuk tak nak ambil tahu. Kenapa nak baca juga? Saya tak baca, orang tag. Orang tag. Terbaca. Tersentap. Jadi kalau saya, dia actually kita yang pilih lah benda tu. Sama ada kita nak sentap ke, kita nak ignore ke, atau kita nak layan benda tu kan. Saya pilih untuk tidak layan kerana dia mengganggu mental saya. Terbaik. Itu adalah pilihan Amir Osman untuk tidak orang kata apa mengambil cakna tentang komen orang. Tak layan lah, buat tak tahu je. Tapi Bro Amin, mungkin ada orang kata juga kan, akaun ni saya pun sekali saya nak buat apa pun, apa komen Bro Amin? Saya suka sebab dia gini, kalau dalam agama, agama melarang kita tajassus. Maksudnya kita mengintip-ngintip mencari salah orang. Sebab tu kita pernah dengar jangan kita buka aib orang. Sebab bila kita buka aib orang, di akhirat kelak Tuhan akan buka aib kita. Okey, benda ni sebenarnya terkena ataupun dia enforce kepada orang yang buat benda-benda secara peribadi. Okey, sebab tu kita orang yang buat benda dalam rumah secara personal, kita tak boleh kacau. Betul. Itu hak dia. Tetapi the moment dia buka pintu rumah dia bagi orang nampak dan benda tu boleh menjejaskan jiran, boleh mengganggu orang lain. Masa tu itu bukan hak engkau dah. Engkau dah ganggu orang lain. Okey, perumpamaan yang sama pada social media. Kalau engkau buat social media engkau private, kau buat apa jua posting, orang tak ada hak untuk kacau. Betul? Tapi bila kau buat social media kau secara public, lepas tu kau buat pula posting-posting yang merepek, yang menyampah, yang mengundang, orang kata kat engkau, orang kritik engkau, orang tegur engkau marah. Pahal. Betul? Sebab you buat sesuatu yang mengundang. Kenapa kau nak sentap pula? Nampak? Marah betul Contoh kan. Apabila ada sesetengah, benda ni bukan hanya orang biasa je. Di kalangan agamawan pun kadang-kadang dia sebut benda-benda yang mengarut, yang khurafat kadang-kadang. Kadang-kadang dalil-dalil yang tidak sahih, palsu lagi. Betul. Kita tegur secara terbuka, ada kata pergilah kontak dia secara personal. Kenapa nak tegur public? Saya kata kalau dia buat posting private, memang tak apalah, saya kena tegur dia secara private lah. Tapi dia buat posting public, ribuan orang tengok, ribuan orang share. So kita bukan hanya kena tegur dia, kita kena perbetulkan juga pandangan public tentang kesalahan fakta yang dia buat. So benda kau buat private memang kita tak boleh kacau. Tak boleh kacau. Tapi kau buat public, orang tegur, jangan sentap lah. Betul. Bro Amin dah tegur dah. Sebab kita nak tengok je apa orang ramai kata tentang topik kita hari ni. Jadi kita saksikan terlebih dahulu. Jom. Kita sepatutnya menjaga tata tertib kita sewaktu menggunakan media sosial. Kita juga harus tidak untuk memberi kata-kata kesat dalam media sosial sebab itu melambangkan sebagai cerminan diri kita untuk diri sendiri.
Jadi sebagai seorang belia yang mana berpendidikan, di mana kita juga telah diterapkan dengan prinsip-prinsip rukun negara yang itu ada 5 atau sebagainya. So itu adalah melambangkan diri kita. So daripada belajar lagi, daripada sekolah rendah, sekolah menengah juga, dan itu adalah sikap kita sebagai orang Melayu lah yang penuh dengan adat. Dia iri hati lah mungkin sebab dia rasa macam kehidupan orang tu lebih baik ke apa ke. Lepas tu dia tak puas hati and then dia akan buat fitnah lepas tu dia jatuhkan orang macam tu. Tak patutlah kalau dia nak buat status tu untuk menyindir ataupun menghina. Lebih baik dia kalau dia nak tegur orang, lebih baik dia direct terus lah dekat orang kan. Tak perlu kita nak update status, nak bagi semua orang nampak. So macam dia nak tuju kat orang lain, tapi nanti kalau orang lain pula terasa, nanti jadi hal lain pula kan. So lebih baik kalau dia nak tegur orang, saya prefer direct terus lah. Nabi Muhammad pun suruh kita berjaga-jaga dan berkata-kata kan, sebab mulut kita ni, perkataan kita ni lebih tajam daripada pisau kan. Macam tu lah, so kita jaga-jagalah dalam berbicara. Sebab kita nak minta maaf kepada sama manusia ni susah. Kepada Allah kita boleh minta ampun kan, macam tu lah. Susah juga nak cakap, benda ni dia bermain dengan level pemikiran orang lah. Sebab ada benda, circle dia rasa macam benda tu common. Tapi bila kat orang lain dia tak common, dia macam riak ke. So sepatutnya kalau dia rasa macam benda-benda yang dia nak update tu ada unsur-unsur macam yang tak menyenangkan orang lain, dia kena filter dulu kot dia punya siapa yang boleh tengok status dia. Benda ni sebenarnya individual lah. Kalau kita rasa benda tu salah, jangan buat. Lepas tu orang yang terima tu pun, kalau kita rasa benda tu tak baik, buat tak nampak je lah. Kalau kita tak suka orang buat macam tu kat kita, kita jangan buat kat orang. Dia macam lebih kurang macam cyberbully kan. Akan affect mental health orang lain juga. Orang mempunyai badan itu yang baca komen tu sendiri mungkin akan rasa depressed. Baik, itulah dia pandangan orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini, iaitu mata-mata cyber. Dia mata-mata ni macam, kalau kita sebut dulu mata-mata polis kan. Pantau orang ni mata-mata cyber lain sikit. Ramai tapi memahati di luar saya sana. nak tanya Bro Amin dan juga Bro Amin lah. Macam Amira selebriti, Bro Amin pun selebriti. Tapi Akid, adil tak kalau kita kata, kenapa nak sentap dah jadi artis? Artis boleh sentap ke Bro Amin sebenarnya ni? Kalau orang dah komen sebegitu. Adakah hak kita untuk rasa sentap tu sebenarnya? Pertama, dia tidak ada matlamat menghalalkan cara. Kan, mentang-mentang dia selebriti, maka kita boleh kata dia macam-macam. Kan, maknanya adakah dengan bila dia selebriti maka dia menghalalkan untuk memfitnah orang? Kan? Dan yang kedua pula, selebriti pun satu hal. Ada di kalangan public figure lah. Saya kalau kata saya selebriti Amir Raya, saya ni sekadar melukut di tepi gantak. Alah, humble pula dia. Dia bunyi tu. Kita kena akui ada juga public figure yang dia tak tenang kalau tak ada kontroversi. Okey. Ada. Betul. Dia berpegang, dia beriman dengan satu falsafah bad marketing, apa panggil? Istilah marketing. Istilah marketing. Yes. Nampak tak? So bagi dia kontroversi itu penting supaya dia kekal relevan di dalam industri. Betul. Bagi saya pula, kalau kontroversi itu dengan cara yang salah, dia tetap salah. Kan? So bagi saya, kalau nak create kontroversi, biarlah kerana you menyatakan benda yang betul. Kan? You menegur orang yang buat salah dan you menegur benda yang betul. Okey, kontroversi itu bagi saya okey. Kan, kerana di dalam sejarah pun kalau kita belajar ilmu hadis, dia ada satu ilmu dipanggil jarah wa ta'dil, di mana di antara ahli hadis ni dia kata hadis tu palsu dan awak seorang yang tidak adil. Itu ada. Tapi secara ilmu, diskusi ilmiah, bukan main lontar tak cerdik kering macam tu. Kan, bila ikut tengok main pasti langgar ni mesti guna sihir ni sebab tu. Kau tahu pula sihir. Ya, betul. Dia lebih mengetahui. Ada data langsung kan. Geram. Nampak? Bila Bro Amin Nagaram nak tanya juga kepada Amira sendiri. Ada orang di luar sana, kita bernafas pun tak suka dah. Betul tak? Jangan bernafas. Kita jangan bernafas. Tapi apa komen Amira tentang orang yang sebegini? Kenapa? Apa masalah hati dia sebenarnya? Itulah kan. Saya sebenarnya kalau fikir-fikir balik, kenapa cyberbullying ni berlaku kan pada negara kita, masyarakat kita. Kadang-kadang saya pelik tau. Sebab kita ni duk komen pasal orang, kita tak tahu bagaimana takdir kita satu hari nanti kan. Kita duk kritik orang ni. Andai kata satu hari terjadi kat diri kita, tak jadi kat kita, anak kita, mak bapak kita kan. Jadi setiap kali bercakap tu, saya berpesan ingat-ingatlah.
Sebab kita tak tahu kan hari kita bagaimana. Tapi itulah, jadi menjadi anak seni ni saya rasa memang kena tahan lah. Tapi itu tidak bermakna yang artis ni tak buat salah. Kita manusia biasa apa. Dia nama je anak seni, public figure. Tapi kita tetap buat salah macam manusia lain. Dan janganlah menghukum kerana namanya artis. Tapi Amira aware tak kalau jadi artis macam ni sebelum ni? Saya aware sebab itu saya rasa siapa yang nak jadi anak seni yang saya rasa anak seni ke siapa-siapa ke yang pilih untuk expose dunia dia kena terimalah. Kena terima apa yang orang nak komen sebab macam-macam manusia dalam dunia ni. Tapi kalau Ifan Haris kalau Ifan Haris yang buat perangai lah contoh Ifan dengar kalau Ifan Haris buat perangai ni kakak akan ditempias juga ni, kakak akan komen sekali. Macam mana kalau Ifan buat hal, kakak akan komen? Kakak akan komen juga ke? Kakak tak komen lah dekat media sosial. Tapi of course kakak akan tegur dia lah. Siap dia, kakak cuit dia. Tapi apa pun, saya rasa saya berpendapat semua orang buat silap dalam hidup ni kan. Tapi kalau kita komen tu beringatlah. Sebab hari ni hari kita. Esok lusa entah-entah hari orang lain kan, kita tak tahulah. Dia macam apa kita buat ni kita akan dapat balik kan. Jadi jangan lebih-lebih lah. Sikit-sikit sudah. Dia kalau nak komen dengan bahasa yang berhemah, why not? Saya menerima. Pada saya kadang-kadang saya tidak nampak silap saya kan. Jadi saya mendengar apa yang orang kritik. Tapi bahasa tu janganlah macam yang dulu akak pula. Saya Ifan Haris. Yang akak kena kecam tu. Dia saya cakap kau jangan nak tipu lah. Kau dah macam ni, lepas tu kau nak cerita kau workout pula. Kita baca macam ya Allah kau kena masalah awak duduk serumah. Macam dia kenal kita. Saya rasa macam nak panggil dia sini, Dek. Tengok kakak semayang pun baring, Dek. Tapi kita maafkanlah pasal orang-orang macam ni mungkin mentaliti dia berbeza kan. Tapi itu tidak bermaksud korang boleh buat sesuka hatilah. Beringatlah sebelum buat tu. Dia nak cuit sikit boleh, jangan cubit terus. Dia okey je. Nak cuit tu okey. Tapi gunalah bahasa yang berhemah, berakhlak, berbudi bahasa. Lagi-lagi kita orang Islam. Ya, supaya kita boleh mendengar dengan hati yang terbuka lah. Hati-hati. Kena betul. Okey, Bro Amin, tadi kita sebut pasal istilah-istilah tertentu. Dalam ni juga kita belajar soal tabayun, husnuzon. Ini perlu juga kita tekankan untuk bermain media sosial ni. Dia bila cakap pasal tabayun ni, kita ni jenis kadang-kadang belagak macam tahu semua. Kan? Sebab tuan kata kau ni perangai netizen. Sebab apa? Dia komen tu macam dia tahu semua. Acah-acah tahu kan? Okey. Kalau kita tengok sejarah, pernah Aisyah dia pulang pada satu tempat bersama sekumpulan orang Muslim. So Aisyah dia bahasa mudahnya dia nak pergi keluar sekejap. Kebetulan rombongan tu dia pergi dulu. Tinggallah Aisyah dengan seorang sahabat nama dia Safwan. So bila dah sampai ke destinasi, ramai orang fitnah. Aisyah kata Aisyah telah berzina dengan Safwan. Dan berita masa tu orang tag sana tag situ kan, viral. Yalah zaman tu tak ada Facebook, tapi mulut-mulut kan. Dan sampai tahap Nabi pun tak bertegur pada Aisyah. Nampak tak bahaya fitnah ni? Bila orang sebar dan kadang tidak ada kepastian. Sampailah turun ayat Quran membersihkan nama Aisyah. Nak sebut bahaya fitnah ni, orang seperti Aisyah pun boleh terkesan. Disalah anggap. Ini kan pula kita manusia biasa. Betul. So kita pula jangan menjadi orang yang menghidupkan fitnah yang sedang tidur. Dalam hadis sebut fitnah yang sedang tidur. Maknanya kalau kita buat sesuatu sikit je, fitnah yang tengah tidur tu boleh bangun. Yang akhirnya memporak-porandakan lagi masyarakat. Bukan bakal ramai. Batopi. Tapi menarik Ifan, apa yang Bro Amin cakap, dia suka bandingkan dengan zaman dulu. Sebenarnya itu yang sebenarnya apa yang berlaku zaman Nabi dulu berlaku sekarang. Lagi teruk lagi hasilnya sekarang ni. Okey, kita akan berehat sikit. Kita akan kembali lepas ini, cuit sikit. Jangan sentak.